Selamat petang semua. Speaker mungkin boleh bagi hint lah kalau kita mau mula sudah ya. Okey, sekejap ya. Sekejap ya, saya cuba share skrin dulu. Boleh. Boleh nampak skrin? Boleh, Hello? boleh. Boleh ya? Okey, mungkin boleh kot moderator. Okey. Bunga gantang di jeti kita rata, indah warnanya bagaikan bara. Selamat datang para peserta, dengan izin dimulakan acara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazlina binti Zakaria merupakan moderator anda pada malam ini. Program National Training Week College Vocational Sandakan merupakan program yang menawarkan perkongsian ilmiah dari aspek pembelajaran dan pembangunan kemahiran selama seminggu seperti webinar sharing daripada pensyarah College Vocational Sandakan. Baiklah, sebelum memulakan sesi webinar ini, berikut merupakan peraturan yang perlu dipatuhi sepanjang webinar ini berlangsung. Peserta hendaklah mematikan atau mute butang mikrofon sepanjang webinar ini berlangsung. Sesi soal dan jawab akan diadakan pada akhir sesi webinar ini. Sekiranya ada pertanyaan atau soalan yang hendak diajukan, peserta boleh meninggalkan soalan di ruangan chat. Tanpa membuang masa, saya mempersilahkan Puan Nur Suhartini binti Zakaria dengan tajuk Google Classroom untuk PDP. Terima kasih saudari moderator kita pada malam ni, Cik Nur Haslina. Okey, baiklah, kita teruskanlah kan. Okey, jadi pada malam ini, Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semualah. Okey, yang hadir untuk sesi kita pada malam ni, saya nak ucapkan terima kasih lah. Okey, kerana sudi untuk masuk dalam sesi perkongsian yang bertajuk Google Classroom untuk PDP berkesan. Jadi saya merupakan seorang pensyarah di College Vocational Sandakan. Okey, nama saya Puan Nur Suhartini binti Zakaria. Okey, jadi pada malam ni saya akan bercerita sedikit lah berkenaan dengan kenapa kita kena guna Google Classroom dan
kenapa pentingnya pendigitalan dalam pendidikan pada masa kini? Okey, ini berpandukan plan strategik dan juga praktikal pendidik era digital. Okey, di mana kita ada sistem Delima, AI Gemini, SKPM Quality dan sebagainya lah. Okey, jadi kita teruskan. Jadi kalau kita tengok kenapa perlunya untuk kita perkasakan pendidikan digital kita pada masa kini, disebabkan kita sekarang ni berada dalam era digital di mana murid-murid yang ada di sekolah ataupun di college, di universiti kini adalah murid-murid yang kita panggil um, digital native. Itu anak-anak ini daripada generasi Alpha, generasi Z yang dibesarkan dalam ekosistem digital. Daripada kecil diorang ni dah biasa dah, okey, dengan telefon yang serba canggih, bukan macam telefon zaman kita dulu. Okey, dengan penggunaan iPad, tablet dan lain-lain lah. Okey, jadi generasi yang kita panggil generasi Alpha dan generasi Z ni, mereka lebih cenderung kepada bahan visual dan juga multimedia. Okey, dan generasi ini juga bukan macam kita sentiasa memerlukan maklum balas segera. Okey, sebab dia orang dah biasa dah dengan TikTok, dengan apa tu YouTube. Semua tu macam apa tu kita panggil apa semua tu memerlukan tumpuan yang sekejap lah maksudnya. Mereka tak boleh beri tumpuan yang begitu lama. Mereka nak maklumat tu segera. Tengok sekejap, nak tahu dengan cepat lah. Okey, dan mereka ni lebih selesa dari segi kebebasan masa. Bila-bila saja mereka rasa mereka nak akses, mereka boleh akses dan juga di mana-mana saja. Inilah generasi yang ada pada masa kini. Okey, jadi kalau kita tengok dalam dunia pekerjaan sekarang ni pun kalau kita tengok banyaklah penggunaan teknologi AI, teknologi digital yang memerlukan generasi yang sedia ada sekarang ni, especially generasi baru ini, boleh mengadaptasikan diri mereka apabila mereka keluar bekerja nanti. Okey, di samping itu juga kalau kita tengok, okey, keperluan transformasi digital ni diperlukan untuk pembangunan kemahiran 4C lah. Okey, 4C ataupun kita tulis 4K, 1N itu komunikasi, kolaborasi, kreativiti, pemikiran kritis dan juga nilai. Okey. Di samping itu, pendidikan digital ini sebenarnya dapat menyediakan ekosistem pembelajaran tanpa sempadan. Okey, pelajar boleh bila-bila masa saja belajar. Okey, bila dia tekan klik tengok, belajar pada waktu malam, di mana-mana saja pun boleh. Okey, dan di samping itu juga, transformasi digital ini dapat mengurangkan ketirisan maklumat dan juga meningkatkan sistem pengurusan. Okey, dalam pendidikan. Baiklah, kita teruskan. Okey, kalau kita tengok pendidikan alaf ke-21, okey, memerlukan kita bergerak seiring dengan rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, di mana dalam rancangan pendidikan Malaysia ini okey, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan sistem melalui integrasi teknologi dan AI untuk melahirkan murid celik digital yang berdaya saing. Okey, di samping itu juga
pendidikan digital ini menyokong dasar, okey, dasar pendidikan digital iaitu memperkasa teras satu, iaitu memperkasa PDP digital, dan teras dua, kompetensi guru secara inklusif bagi merapatkan jurang digital. Seterusnya dalam Standard Guru Malaysia 2.0, okey, telah menetapkan integriti, etika dan juga pedagogi digital sebagai elemen asas kecekapan profesionalisme. Okey, jadi inilah kenapa kita perlu memperkasakan diri kita semua sebagai pendidik dengan teknologi digital pada masa kini. Okey, kita tengok cabaran, realiti dan juga penyelesaian pada masa kini lah. Okey, kalau kita tengok cabaran tradisional, sebelum ni masa kita bukan zaman digital, pengurusan bahan ada lambakan kertas fizikal. Banyak fail sampai tak muat tempat kita nak simpan dekat rak. Dan juga bahan-bahan bukti ini berisiko untuk hilang ataupun rosak. Kadang-kadang ada bencana berlaku kan, contohnya banjir dan sebagainya, menyebabkan bukti-bukti bahan evidence pembelajaran ini hilang ataupun rosak lah. Seterusnya, cabaran pada masa lalu dari segi semakan, kita mengambil masa yang agak lama untuk menyemak tugasan pelajar dan juga untuk pulangkan semula kepada pelajar. Jadi maklum balas yang pelajar terima tu agak lambat. Seterusnya, dari segi pentaksiran formatif, okey, kita merekodkan markah secara manual. Itu kita inilah mencatat pada kertas lah. Dan ini akan mengambil masa. Dan yang terakhir, cabaran dari segi penglibatan murid. Okey, ada murid-murid yang pasif dan ruang-ruang komunikasi yang terhad lah. Okey, tidak semua pelajar-pelajar ni berani bersuara. Kadang-kadang kalau dalam kelas, yang aktif sajalah yang bersuara. Okey, kalau yang tidak aktif tu mereka hanya diam duduk di belakang. Tapi kalau dalam dunia digital ataupun dunia maya, mereka berani ke depan. Jadi macam mana kita nak adaptasikan dengan pendidikan pada masa kini? Kita menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk penyampaian pendidikan. Kenapa kita pilih Google Classroom? Okey, sebab satu, Google Classroom ni ada dalam Delima. Maksudnya kalau kita buka Delima 2.0 tu, okey, telah disediakan Google Classroom. Itu platform untuk penyampaian pendidikan. Okey, Google Classroom ni percuma. Kelebihan dia percuma. Lepas tu dia punya apps kalau kita install dekat telefon kita ke dekat laptop ke, dia tidak berat. Okey, bukan macam apps-apps yang lain. Di samping itu, Google Classroom yang disarankan di sekolah-sekolah mesti menggunakan akaun Delima. Iaitu bila kita guna akaun Delima, maksudnya semua data-data kita adalah selamat lah. Okey, adalah selamat. Di samping itu, kalau kita compare dengan cabaran pengurusan secara tradisional. Okey, kalau kita tengok dari segi pengurusan bahan, dalam Google Classroom, penyimpanan awam ataupun bahan-bahan yang kita simpan adalah secara teratur dan boleh disusun mengikut topik secara selamat. Seterusnya, melalui semakan digital, okey, pelajar-pelajar boleh melihat kita punya maklum balas tu dengan segera. Okay, melalui private comment, dan juga kita boleh membuat penilaian secara real time. Seterusnya, dari segi pentaksiran formatif, kita boleh mengeksport markah secara automatik ke Google Sheet. Seterusnya, dari segi penglibatan murid,
dalam Google Classroom ni kita boleh mewujudkan perbincangan yang lebih interaktif dalam stream dan juga penciptaan bersama. Okey, ataupun dalam satu ruang yang kita panggil Google Workspace lah. Okey, seterusnya kita tengok integrasi ekosistem delima seperti yang saya nyatakan tadi. Google Classroom ni dia ada dalam website delima lah. Okey, dia ada satu ID, kita boleh akses tanpa had. Okey, dalam ekosistem delima ni juga, okey, kita boleh linkkan Google Classroom kita boleh diintegrasikan dengan penggunaan aplikasi seperti Google Form, Google Doc dan Google Slide. Okey, Google Doc and Google Slide ni pelajar-pelajar boleh buat tugasan secara kolaboratif, boleh buat bersama-sama secara real time. Seterusnya kita ada Google Drive. Google Drive ni tempat simpanan semua maklumat-maklumat lah. Semua kita boleh simpan dekat sini. Okey, tanpa had. Okey. Dan di samping itu kita juga boleh menyimpan video-video PDPC kita. Okey, kita tengok structure yang ada dalam Google Classroom. Okey, saya tunjukkan di sini dulu. Nanti saya akan tunjukkan pada paparan sebenar lah nanti. Okey, Google Classroom ni dia ada empat tonggak utama lah. Yang pertama dia ada stream, di mana stream ini adalah tempat ruangan perbincangan ataupun pemakluman daripada pensyarah ataupun guru dan juga tempat komunikasi santun maya. Komunikasi santun maya ni maksudnya komunikasi antara pelajar dan juga pelajar lain, pelajar dengan pensyarah. Okey, sekiranya mau bertanya ataupun mau berkongsi maklumat, bolehlah buat di stream. Seterusnya, bahagian yang kedua kita ada classwork. Okey, classwork ni adalah bahagian di mana di sini menjadi pusat susunan bahan. Jadi kita boleh susunlah bahan-bahan kita kat sini mengikut topik, kuis ataupun tugasan projek. Seterusnya ada bahagian yang kita panggil people. Okey, people ni bahagian pengurusan ahli. Kita boleh daftarkan pelajar-pelajar kita dan juga kita boleh daftarkan guru kolaboratif ataupun kita panggil co-teacher. Di samping itu juga, kita juga boleh mendaftar akaun penjaga bagi pelajar-pelajar. Okey, ni bagi memudahkan pemantauan ibu bapa dalam pengurusan PDP lah secara maya ni. Okey, seterusnya kita ada grade. Grade ni buku nilai digital. So, kita boleh tengoklah markah, status penyerahan, analisis pencapaian dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Okey, terdapat 4 teras PDP berkesan. Okey. Yang pertama, dalam penyampaian PDP yang berkesan, kita memerlukan bahan PDP yang pelbagai. Okey, kita memerlukan bahan PDP yang pelbagai iaitu dalam bentuk slide, video, PDF. Semua ini perlu mengikut kalau KV kita panggil KSKV ataupun DSKP. Seterusnya, untuk memastikan PDP yang berkesan, perlu wujud kolaborasi aktif. Okey, bagi penggunaan, ini contohnya penggunaan Docs, Google Docs, Google Slide, Jamboard dan lain-lain lagi untuk tugasan kumpulan dan sumbansaran. Nanti kita tengok macam mana perkongsian bahan ini boleh dibuat nanti. Seterusnya, kita juga boleh melaksanakan pentaksiran formatif, okey, untuk memastikan ataupun untuk menilai keberkesanan PDP kuis kendiri dengan menggunakan Google Form.
Okey, untuk menilai kefahaman pelajar secara serta-merta. Seterusnya, ada bila ada PDP, kita perlu melihat bagaimana penyampaian PDP tu, adakah berkesan ataupun tidak, perlukan penambahbaikan, mestilah melalui maklum balas yang segera. Okey, maklum balas yang segera kalau melalui Google Classroom ni, macam saya cerita tadi tu lah, okey, melalui private comment untuk bimbingan dan pujian secara berperingkat dari masa ke semasa kepada para pelajar. Okey, ini adalah contoh carta alih lah kan. Carta alih kerja ringkasan sebagai seorang pendidik. Okey, pertama melalui Google Classroom ni kita perlu bina kelas. Okey, bina kelas dan juga topik ataupun mata pelajaran yang kita ajar. Yang kedua, kita perlu muat naikkan bahan-bahan yang diperlukan untuk PDP. Yang ketiga, okey, setelah kita muat naik bahan, kita boleh edarkan tugasan dan juga penetapan rubrik bagi setiap tugasan. Okey, dalam edaran tugasan, kita boleh tetapkan tarikh hantar dan juga kriteria grade. Seterusnya, kita boleh menyemak dan memberi maklum balas. Okey, serta ulasan pembetulan. Okey, sekiranya ada yang perlu dibetulkan dan sebagainya, kita boleh beri maklum balas segera. Okey, seterusnya dalam Google Classroom, okey, kita kaitkanlah. Okey, memandangkan saya ni pensyarah KV, jadi saya kaitkan aplikasi khusus untuk KV dan TVET. Biasanya kalau di KV ni kami ada pentaksiran berterusan, kita panggil pentaksiran berterusan dan juga penilaian akhir. Jadi kita boleh jadikan platform Google Classroom ni adalah tempat untuk mengumpul semua bukti pentaksiran PB dan juga PA. Mungkin PA ni kita simpan markah lah maksudnya. Kalau penilaian PA tu biasanya kita buat secara bertulis lah atau secara fizikal. Okey, seterusnya kita boleh menetapkan rubrik kriteria kompetensi iaitu penilaian amali tanpa kekangan bilik darjah. Maksudnya kita boleh buat penilaian secara maya juga. Boleh dibuat dalam Google Classroom. Okey, seterusnya pemantauan mastery learning secara individu daripada penghantaran tugasan-tugasan pelajar. Kita boleh membuat pemantauan. Okey, bagi setiap pelajar. Okey, dalam sistem Google Classroom ini juga sebenarnya ia amat menyokong SKPM ataupun SKAS, SKPM kualiti sekolah. Okey, iaitu item 4.3.1 yang berkenaan dengan penglibatan aktif dan pemikiran kreatif murid. Bagi item 4.5.1 iaitu pentaksiran berterusan dengan rubrik dan ketelusan, manakala ia juga menyokong item 4.6.1 itu dari segi pengurusan masa, penyampaian terancang dan kecekapan waktu instruksional. Okey, dalam Google Classroom ni kalau kita tengok features nanti, okey, dia ada integrasi AI Gemini. Di mana kita semua tahu AI Gemini ini adalah pembantu digital guru alaf baru. Okey, saya percaya ramai sudah guru-guru menggunakan AI Gemini ini. Melalui AI Gemini ini juga kita boleh menjana soalan kuis. Okey, kita boleh bina soalan mengikut aras, boleh bina soalan kebat berdasarkan bahan-bahan yang kita berikan dengan pantas. Seterusnya, AI Gemini ini juga boleh membantu kita membuat draft rubrik bagi setiap tugasan. Okey, bagi setiap kriteria penilaian projek secara automatik.
Okey, seterusnya dia boleh menghasilkan bahan pemulihan pengayaan mengikut tahap murid. Itu PDP terbeza lah ni. Jadi dengan adanya AI Gemini ni sebenarnya akan mempercepatkan lagi tugas kita sebagai pendidik. Okey, dalam memastikan keselamatan maklumat dan sebagainya, penggunaan um, Google Classroom dapat memastikan etika dan keselamatan cyber. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, hanya akaun rasmi iaitu akaun delima sahaja yang dibenarkan dan hak cipta digital menggunakan bahan open source dan diberi kredit. Kita menggunakan kita perlu memastikan integriti AI. Okey, di mana guru akan membimbing murid menggunakan AI sebagai alat untuk membantu dalam PDP, bukan untuk plagiarism. Okey, ini adalah tips-tips berkesan untuk guru. Okey, dalam penggunaan. Mom. Yes, sekejap Sofia. Sekejap ya. Okey, minta maaf ada gangguan sekejap. Astaghfirullahalazim. Sekejap Camila's really, really, really. Okey, minta maaf ya ada gangguan sikit. Baiklah, saya rasa kita teruskan. Kita teruskan, sebab ini pun dah slide di hujung dah sebenarnya. Okey, kita teruskan bagaimana penggunaan dia yang sebenar lah. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buka Google Classroom. Sekejap. Okey, kita teruskan ya. Minta maaf ada gangguan sikit. Okey, kita teruskan. Okey, first kita buka Google Delima 2.0. Okey, kita macam biasalah kita klik login. Kalau nak masuk terus melalui apps dia pun boleh juga. Okey, pilih akaun Delima untuk masuk. Okey, sekarang ni kita berada dalam environment Delima. Okey, kita klik masuk classroom. Okey, bila kita masuk classroom, okey, yang pertama kita akan nampak banyak ikon-ikon kat sini lah. Okey, dekat button kat tepi ni kita ada home, calendar, resources, Gemini. Yang di bawah ni teaching ni, di bawah ni adalah kelas-kelas kita lah. Okey. Ini contoh-contoh ada kelas
Yang lama-lama pun ada juga. Okey, kalau kita nak buang kelas-kelas yang lama ni, bukan nak buang lah. Kalau ada kelas yang sudah tidak aktif, kita boleh klik archive. Yang ni kita klik ni maksudnya dia akan masuk dalam archive lah. Dia tidak akan muncul di sini. Okey, baiklah. Yang pertama saya nak tunjuk bagaimana kita nak mencipta kelas. Okey, jadi kalau kita tengok ni, contoh kelas yang ada dekat dalam skrin ataupun paparan ini. Okey, macam mana dia boleh ada nama kelas dan juga ada kod mata pelajaran di sini. Okey, jadi cara dia, yang pertama kita nampak button plus ni, ada nampak button plus, kita klik. Okey, kita create class. Okey, kita create class. Okey, kalau ada pelajar kat sini, kalau pelajar nak join kelas, dia kena klik join class lah. Kalau guru, kita klik create class. Okey, lepas tu kita letaklah nama kelas kita. Katakanlah nama kelas kita 2 Intan. Contoh nama 2 Intan. Okey, biasanya kalau kita letak subjek bahasa Melayu lah contoh kan, kita letak dekat subjek, dia tidak akan keluar seperti paparan yang saya tunjukkan tadi tu lah. 1 DMB, DMB 3133 metodologi, dia tidak akan keluar begitu. Jadi kalau kita nak dia keluar, nama subjek tu kita kena letak kat 2 tempat lah. Okey, biasanya saya akan letak dekat bahagian section. Contohnya kita letak subjek bahasa Melayu. Okey, kemudian kita create class. Okey, sekarang kita dah ada dekat dalam kelas 2 Intan. Okey, jadi kita nampak features-features yang saya bagi tahu tadi. Kita ada stream, classwork. Classwork ni bahagian untuk create tugasan. People ni yang saya bagi tahu tadi untuk kita mengurus co-teacher kita ataupun kita nak add student kita semua kat sini. Dan ini adalah bahagian grades. Okey, kita tengok tadi bahagian atas ni ada kalender, ada Google Calendar. Okey, kita ada kelas drive di mana semua bahan-bahan yang kita masukkan dekat dalam kelas 2 Intan ni, dia akan wujud satu drive khas untuk kelas ini. Jadi kita akan nampak nantilah. Okey, kita ada kelas setting. Ni bahagian kelas setting. Ni kalau dekat sini, kita boleh dapatkan dekat kelas setting ni, kita boleh dapatkan invite codes. Okey, kita boleh dapatkan kod untuk pelajar-pelajar masuk lah. Okey. Jadi untuk masuk kelas ni kena copy link. Dan kita boleh edarkan kepada pelajar-pelajar kita. Boleh edarkan melalui Telegram ke WhatsApp ke. Okey. Seterusnya ni display class view. Semua ni kita stream classwork. Okey. Apa peranan yang kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar kita. Student can post and comment ataupun student can only comment, tak boleh post. Hanya teacher saja yang boleh post and comment. Jadi kita boleh pilih kat sini. Tapi kalau kita nak ada komunikasi dua hala dengan pelajar, kita boleh klik yang pertama ni lah. Student can post and comment. Okay, class on the stream. Jadi kita boleh tengok sini. Ni pilihan-pilihan dia lah. Okay, condense notification. Boleh show attachment and details. Boleh hide notification. Okay. And then show delete item ni. Show deleted item. Yang ni hanya teacher yang boleh view. Setakat ni lah. Tapi kalau kita sekarang ni semua student boleh tengok juga. Tapi kalau kita nak tunjuk cikgu je boleh nampak, kita klik lah. Ni pilihan lah. Okey, seterusnya guardian access. Yang ini penjaga lah. Sama ada kita boleh add ataupun tidak, boleh bagi dia tengok ataupun tidak dan sebagainya. Okey, tapi biasanya kalau parents ni diorang tak ada email derima. Jadi
agak sukar untuk kita add dia lah, sebab untuk kita add dekat dalam ni semua kena ada email delima. Seterusnya di sini juga kita boleh create classroom meet link, di mana kita boleh generate. Bila kita generate meet link ni, kita akan guna Google Meet yang ini sepanjang kelas maya kita. Kita tak perlu nak create new Google Meet, tak payah. Google Meet link. Kita akan guna Google Meet link yang sama saja setiap kali kita ada kelas. Okey, ni ada banyak lagi lah, nanti boleh scroll lah, nanti tengok yang di bahagian bawah ni bahagian grade calculation, and then ada learning goals dan sebagainya. Okey, ni kita save dululah. Okey, ni class setting. Okey, sekarang ni kita tengok dekat bahagian stream. Okey, dekat bahagian stream ni macam saya cakap tadi, kita boleh communicate dekat sini, student pun boleh communicate. Kita boleh klik make new announcement, kita boleh post apa-apa saja dekat sini. Kita boleh post bahan daripada drive. Kita ambil contoh semula. Okey, contoh kita minta pelajar untuk baca bahan baca bahan ini. Okey, baca bahan ini sebelum masuk kelas esok, contohlah kan. Okey, so kita nak pelajar baca bahan. Kita mungkin ada bahan yang kita simpan dekat dalam drive kita. Okey, ni contoh-contoh lah. Let's say lah saya ambil saja. Okey, saya ambil saja apa bahan. Contoh bahan inilah contoh. Okey, dan kita boleh postkan. Okey, kita klik saja post ini. Kalau kita nak masukkan YouTube video, kita klik dan kita boleh search apa video yang kita nak. Contoh kalau bahasa Melayu, mungkin kita nak cari berkenaan dengan tata bahasa. Video berkenaan dengan tata bahasa. Nak suruh pelajar tengok dulu sebelum masuk kelas kita. Tata bahasa tahun 2 contoh. Tahun 2. So kita tengok kalau ada video yang berkaitan, jadi kita boleh masukkan. Okey, tata bahasa tahun 2. Okey, kata nama khas. So kita nak klik sini. Kita add video. Jadi kita boleh masukkan apa-apa saja bahan dekat sini untuk dikongsi dengan pelajar. Lepas tu kita klik post lah. Ni contoh Okey, kita postkan. Okey, jadi bahan ni pelajar boleh komen. Dia nak tanya ke apa, semua boleh kat sini. Alright. Seterusnya, kita tengok pula. Okey, fungsi classwork. Okey, dekat classwork ni, okey, untuk kita buat tugasan ataupun nak masukkan bahan seperti nota dan sebagainya yang lebih teratur dan tersusun, kita klik create. Okey, dekat sini kita pilih lah. Okey, ni features baru yang ada dalam Google Classroom untuk tahun 2026 ni. Kalau kita nampak, dia ada notebook LM. Dia ada gems. Okey, yang ini adalah item baru. Kalau buka dekat nanti kita tengok sebab dia ada penambahan, ada satu lagi. Kalau tak silap saya, read along. Dia macam kita boleh baca buku. Okay, nanti kita cuba satu. Okey. Kat sini tak ada pula. Kadang-kadang appearance dia dekat sini ada yang hilang, ada yang muncul. Dia yang baru tu saya tengok kalau kita buka dekat apps sekejap Kalau kita buka dekat saya buka dekat sini bukan melalui Delima, sekejap. Saya nak tunjuk. Sebab previously saya buka ada tu dia punya ni, ada features baru. Tengok semula. Tak ada pula.
baru saya guna sebenarnya dia punya apps tu. Tapi tak apa, tak apa. Kita bagi tumpuan dekat sini dululah. Okey, kita bagi tumpuan dekat sini dululah. Bagaimana kita nak membina bahan tadi tu. Nak masukkan bahan. Okey, nota. Contoh nota bab 1. Contoh. Okey, nota bab 1. Contoh, kita nak pelajar-pelajar ni baca kan. Okey, sila baca. Sila ulang kaji. Ulang kaji bahan ini. Contoh. Okey, lepas tu kita nak pelajar ni integrasikan penggunaan notebook LM. Okey, dalam ulang kaji ni. Okey, yang lain ni saya rasa ramai dah pernah guna kot Drive. Kita just klik sajalah macam kita buat dekat stream tadi. Okey, kita tengok macam mana kita integrasikan AI Okey, create notebook. Create new, klik create notebook. Okey, contoh kita pergi, kita uploadlah satu file dekat sini. Contoh kita upload sekejap. 1 TMP. Kita ambil satu nota. Sekejap. Contoh kita ambil satu nota. Okey, kita ambil bab 3. Ini contoh. Okey, bab 3 konsep asas struktur kristal. Okey, kita masukkan. Lalu kita nak pelajar kita buat ulang kaji. Kita boleh createkan siap-siap untuk pelajar apa yang dia boleh, macam mana dia nak tengok nota ni dengan menggunakan apa. Slide deck ke, kita nak guna flashcard ke, kita nak guna infografik ke. Jadi dekat notebook LM ni dia akan buat siap. Nanti kita tengok. Dia akan buat siap-siap. Lepas tu pelajar boleh klik. Okey, contohlah kita guna mind map. Okey, contoh kita guna mind map. Okey, contoh Okey, kita tunggu sekejap. Alright. Ataupun kita datang semula selepas ini. Kita tengok sini dulu. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Jadi mind map kita dah siap sini kan. Okey, sekarang kita pergi dekat kelas tadi. Okey, nama notebook kita tadi. Kita kena bagi nama. Okey, nama dia kita bagi tajuk. Kita ubah tajuk di sini. Di atas ni kita ubah tajuk. Kita letak peta minda struktur kristal. Okey ni, alright. Peta minda struktur kristal. Alright. Kita tengok sini. Kita refresh sekejap. Okey, jadi kita tengok tadi kan. Okey, bila kita masukkan jadi nota dalam bab 1 yang masih lagi draft tadi, kita dah masukkan. Jadi kalau pelajar buka, dia orang akan buka peta minda struktur kristal. Okey, kita suruh dia ulang kaji. Dan dia akan klik dekat sini. Dia boleh klik kat sini. Dia boleh tengok. Okey, dekat studio. Macam mana dia nak baca. Biasanya budak-budak zaman sekarang ni, dia nak baca dengan cepat. Dia tak nak baca semua ayat-ayat yang ada kat dalam tu. Jadi, dia boleh klik tengok. Okey, contoh kat sini konsep asas struktur kristal. Okey, pertama jenis bahan pejal. Macam mana tu jenis bahan pejal. So, dia boleh klik dan seterusnya lah. Boleh tengok satu persatu. Ini memudahkan pelajar untuk mengulang kaji. Ini contoh lah. Boleh setakat ni. Alright. Lepas tu, okey, ni create class.
create nota untuk diulang kaji. And then kita juga boleh create assignment. Okay, kita nak create assignment. Contoh tugasan 1 lah kan. Tugasan 1. Okay, jawab soalan. Jawab soalan ini. Yang ni kita nak guna yang ni kita nak guna apa tu kita nak guna Google Form. Okey, contoh kita nak guna Google Form. Okey, jadi jawab soalan ini so kita create. Kita boleh pilih kat sini lah. Okey, kita pilih Google Form. Okey, Google Form kita boleh create soalan dekat sini. Okey, kita boleh binalah soalan. Okey, boleh bina soalan. Soalan tata bahasa contoh Yep. Tata quiz tata bahasa. Okey, kuis tata bahasa contoh. Soalan nombor 1. Okey, kita boleh pilih. Yang ini kaedah menggunakan Google Form lah. Yang ni banyaklah kita boleh pilih lah kaedah-kaedah dia dan sebagainya. Kita nak pilih multiple choice ke, nak check box ke, nak drop down ke. Okey, ataupun kita nak guna show answer pun boleh. Ini contoh dan contoh. Kalau kita nak hapuskan kita publishkan dulu. Kalau Google Form ni kita nak semua mesti ada account D5 baru boleh access. Okey, kalau ada account D5 baru boleh access. Jadi kita pilih responder can be with view anyone with link. No, so kita klik sini mesti Ministry of Education Malaysia. Okey, kita pilih ini. Jadi yang ada akaun D5 je yang boleh view dengan respon. Okey, contoh kita publish. Okey, kita copy URL. Copy URL tadi. Okey, pergi balik dekat Google Classroom kita tadi. Kemudian kita pastekan. Kita pastekan link ni. Okey, kita pastekan. Okey, ni sebab kena sign in kan. So dia tulis Google Form sign in. Perlu sign in baru boleh jawab. Okey, lepas tu dekat sini kita boleh assign kita punya tugasan ini kepada semua pelajar ke ataupun pelajar-pelajar tertentu. Dekat sinilah kita boleh kita panggil apa? Boleh sediakan soalan berbeza-beza untuk kategori pelajar yang berbeza. Contoh kita sediakan 3 set soalan. Untuk pelajar-pelajar yang lemah, kita bagi soalan yang aras rendah. Manakala bagi pelajar-pelajar yang bagus, kita bagi soalan-soalan pengayaan. Jadi kita boleh pick student lah. Since kita tak masukkan lagi student, jadi tak ada student kat sini. Tapi kita boleh pilih lah student. Kalau kita dah masukkan student tu, kita boleh pilih student mana yang kita nak bagi soalan ini. Okey. Okey, dan soalan ini kita tengok kita nak letak dia di bawah topik apa. So tak ada topik lagi, kita boleh create topik. So soalan tugasan 1 ni. Okey, contoh ini adalah bagi topik tata bahasa. Okey, bagi topik tata bahasa. Jadi dia akan masuk dekat topik tata bahasa. Jadi kita boleh klik assign. Okey, jadi kalau kita nampak yang pertama tadi saya tak letak topik. Okey, yang pertama tadi saya tak letak topik. Yang kedua ni saya letak topik. Kalau kita terlupa nak letak topik, kita boleh edit tak?
boleh edit kita boleh edit, kita klik edit. Okey, kita kata tadi tak ada topik, terlupa nak letak topik. Sekarang ni kita nak letak topik, katakanlah kita nak letak topik di bawah topik yang sama. Kita boleh letak pilih topik tata bahasa yang tadi tu. Okey, dan kita boleh hapuskan semula. Okey, jadi dia akan duduk dekat bahagian tata bahasa. Jadi kat tata bahasa, topik tata bahasa ada 2. Okey, tadi nota bab 1 dan juga tugasan. Ada soalan tak setakat ni? Okey, tak ada soalan. Kita teruskan. Sekejap ya. Okey. Okey, saya nak tunjuk contoh. Okey, contoh amalan lah. Amalan yang saya gunakan untuk pelajar saya. Okey, dalam pengurusan Google Classroom. Ini bukanlah yang terbaik, tapi bolehlah saya kongsi-kongsi sikit, okey, dengan semua guru-guru. Okey, untuk PDP saya biasanya saya sukalah menggunakan stream ni, tempat perkongsian info-info daripada pelajar. Maksudnya pelajar pun boleh berkongsi info di sini. Tak boleh. Sekejap. Mungkin masalah line dia slow sikit. Okey, kita masuk semula. Okey, masuk semula ni contoh saya nak tunjuk kelas saya lah. Okey, dalam kelas saya ni, okey, saya ada co-teacher. Ada seorang co-teacher lah, TS Fitri Nizam. Okey, lepas tu ada beberapa pelajar lah dekat dalam ni. Okey, untuk bahagian stream yang saya nak kongsi tadi. Kenapa tak boleh gerak? Sekejap. Okey, tak dapat bergerak. Minta maaf masalah dia. Okey, baru dapat gerak. Okey, dekat stream ni sebenarnya untuk menggalakkan lagi pelajar-pelajar kita ni untuk kerap membuka Google Classroom ni, kita jangan jadikan Google Classroom ni sebagai satu platform untuk hantar tugasan saja. Tapi kita kena buka ruang kepada komunikasi yang lebih lebih aktif lah. Okey, untuk mencapai 4C tadi tu lah, kolaboratif, kan? Okey, kita tengok. Okey, dekat sini contoh dia. Ini saya bagi contoh yang saya punya. Okey, tapi sebelum tu pelajar-pelajar pun ada bagi contoh mereka. Diorang pun berkongsi. Bila diorang post dekat stream ni, pelajar-pelajar lain pun boleh tengok juga. Okey, berbanding dengan diorang hantar tugasan dengan kita saja yang tengok. Jadi kita saja yang menilai dia. Di sini kita boleh pelajar boleh hantar dan pelajar lain pun boleh menilai ataupun boleh bagi pendapat. Di samping itu juga saya galakkan juga, saya buat perkongsian juga. Bila kita ada perbentangan dan sebagainya, saya akan ambil gambar pelajar dan berkongsi dalam stream ni lah. Jadi pelajar-pelajar akan nampak presentation dia bila apa yang dibentangkan. Dia orang pun rasa seronok lah bila nampak gambar-gambar untuk presentation dia orang ni. Ni contoh. Jadi kita kadang-kadang kita sebagai guru
Sometimes kita memerlukan maklumat-maklumat seperti aktiviti yang kita buat dalam kelas, bahan-bahan pembuktian untuk kenaikan pangkat dan sebagainya apa saja. Jadi bila kita nak cari bahan-bahan untuk PDP, kita cuma pergi cari dekat Google Classroom ni saja. Tak perlu kita pergi tengok jauh sebab gambar aktiviti dalam kelas tu semua kita simpan dekat sini. Ini sangat memudahkan lah. Kalau saya sangat-sangat memudahkan. Jadi saya rasa itu saja kot perkongsian daripada saya. Saya rasa sangat ringkas lah. Ada soalan ke? Saya kembalikan kepada moderator lah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Suhartini binti Zakaria atas perkongsian yang diberikan. Saya teruskan sesi soal dan jawab daripada para peserta sekiranya ada. Mungkin kita boleh lihat di ruangan chat. Minta maaf Puan Nur Suhartini, soalan ni sudah berjawab ke? Selamat sejahtera Puan, delima cikgu sahaja boleh akses or everyone can access? Yang ini sudah berjawab ke? Saya minta maaf kurang dengar tadi. Okey, yang delima cikgu sahaja boleh akses. Okey, kalau sebenarnya kalau delima cikgu saja yang boleh akses lah. Tapi sebenarnya saya tak berapa faham sangat soalan ni. Maksudnya delima cikgu saja boleh akses or everyone can access? Maksudnya akses bahan ke? Ataupun akses... Oh, saya faham. Baru saya dapat tangkap. Okey, untuk Puan ke ni? Okey, Puan Banu Priya. Okey, delima ni semua orang boleh akses. Cuma bila nak masuk tu kena ada ID delima. Kita boleh buka. Tapi kalau bukan ID delima, contoh lah kan. Sama ada dia boleh guna aplikasi kat dalam tu saya tak berapa pastilah. Kita tengok. Okey, terus ke delima. Puan Tini, Saya rasa maaf. macam ya. Soalan ni saya rasa mungkin Puan ini bertanya tentang Google Classroom mungkin. Oh, Adakah Google wajib Classroom. menggunakan delima atau boleh tanpa delima? Oh, begitu. Thank you TS Ini Fitri. pandangan saya. Terima kasih. Ataupun yang bertanya mungkin boleh ni jugalah kan. Okey, sebenarnya Google Classroom ni semua orang boleh akses. Cuma kalau untuk yang KPM lah kan, kami digalakkan menggunakan akaun delima sebab kita ada banyak kelebihan. Bila kita guna akaun delima, kita ada unlimited storage data. Itu kelebihan dan kita boleh guna banyak features lah secara percuma dalam Google Classroom tu. Sebenarnya kalau tanpa akaun delima pun boleh, tak ada masalah juga. Cuma dia ada limited storage lah. Dan dia tak semestinya limited untuk primary ataupun secondary school. Semua pun boleh. Kalau bukan sekolah dekat university level pun tak ada masalah. Boleh juga. Dan saya rasa aplikasi Google Classroom ni memang sangat sesuai lah digunakan sebab satu dia memang friendly user. Lepas tu dia tak heavy bila kita install dekat telefon kita ataupun dekat tablet ke iPad ke, dia tak heavy. Okay. Okay. Most welcome. Soalan seterusnya, bagaimana cara mengeksport markah ke Excel atau sistem lain? Ini soalan daripada Harvinder Singh Amar Singh. Oh, okey. Cara kita nak eksport markah ke Excel lah. Okey. Kalau kita nak eksport markah, kita kena, saya tunjuklah satu contoh kan, markah student saya lah. Sekejap saya buka sekejap sebab kita kena tunjuk.
Belajar. Ibu. Bismillah. Mana ni? Okey, saya share screen sekejap. Allow to share when share screen. Okey, ni contoh lah kan. Kita nak export markah tu. Okey, kalau kita nak export markah contoh ni kita dah buat ujian lah dekat pelajar. So ni ada markah-markah dia yang dah siap. Okey, lepas tu kita dah grade kan. Sekarang kita nak export markah pelajar tu. Kita pergi dekat, ini dekat student work kan. Dekat student work tadi. Okey. Kita klik dekat macam ada apa ni, macam gear ni. Okey, jadi kita boleh download. Okey, kita boleh download copy all grades to Google Sheet. Kita klik saja. Nanti markah-markah tadi dia akan masuk dalam Google Sheet. Alright. Okey, ni markah-markah dia dah ada lah. Okey. Untuk pelajar-pelajar ni. Yang ini untuk setiap bahagian lah. Semua pun masuk. Okey, menjawab tak soalan tadi? Okey. Sekiranya ada soalan lagi, boleh tinggalkan di ruangan chat untuk saya bacakan. Nampaknya tiada soalan sudah daripada para peserta. Maka tamatlah sesi webinar daripada Puan Nur Suhartini binti Zakaria. Sebelum mengakhiri dan menutup slot webinar ini, sebagai tanda kenangan dimohon para peserta untuk membukakan kamera bagi sesi bergambar. Sama-sama. Okey, saya try screenshot ya.
Boleh kita buka kamera yang lain para peserta? Boleh senyum, saya snap, okey? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih, baiklah. terima kasih semua. Selesai moderator. sesi bergambar tadi tu, maka tamatlah sesi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada speaker kita dan para peserta. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua.